Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, di dalam Kitabur Raja'i wal Khauf, kitab yang membincangkan sifat raja, iaitulah mengharapkan pengampunan rahmat Allah, dan khauf, sifat takut daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jadi dua sifat ini mesti dipelajari dan diamalkan serentak. Kemudian kita tengok keadaan. Kalau nampak orang tu gedebeh, tahu gedebeh? Oh, tahu dah. Kan ada notar bahasa Kelantan kena ada sama. Gedebeh tu makna something. Tu gedebeh dia panggil. Mana kalau orang ni something tak tahu nampak, tak takut ke Tuhan, kita kena banyak gunakan khauf, hadis-hadis yang menakutkan. Tapi kalau dia ada insaf, kita guna hadis raja, pengampunan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia saat akhir nak mati, tak boleh lagi nak menakutkan dia, sebab tak ada masa lagi untuk dia bertaubat. Yang ada masanya kita beri ar-raja, mengharapkan dia ni mati dalam keadaan yang baik. Sambungan perbincangan kita dalam bab bayanu aqsamil khauf, bahagian-bahagian sifat takut. Sifat takut ada berapa jenis? Kita pun takut ni banyak jenis kan. Takut kepada Allah lain, takut kepada hayawan-hayawan yang ganas lain, takut kepada pihak penguasa lain. Ada orang gurau, dia kata takut ke bini lain pula. Ada juga lagu tu tak, yang masuk dia sikit. Isteri pun kena jawab, takut ke suami lain pula tak. Tak ke sebelah ya. Kalau tidak ustaz ni tak ada, dia kata. Asyik contoh dengan kita je. Ketahuilah bahawa kedudukan orang-orang yang takut adalah berbeza. Jadi sifat khauf itu dia panggil berbeza. Ada di antara mereka yang takut mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Ini yang kita rasa baguslah. Kita takut aku mati tak sempat taubat, maka dia tak buat benda mungkar dan maksiat lah. Ada pula yang takut leka dan tertipu dengan kesenangan atau tergelincir kaki dari istiqamah. Ini yang kita kata, kita kena sentiasa belajar, berdoa, mencari doa-doa yang boleh menjadikan kita ni sentiasa istiqamah. Ingat ada doa yang saya dah ijazahkan dulu? Ingat lagi? Kata Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Coba kata. Ingat kan? Dulu mula-mula kita ajar suruh angkat tangan, sebab nak hitung. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Bila dah hafal, tak payah angkat tangan lagi. Namun setiap kali nak doa-doa ni gini semua. Dia kata bila pula format doa ni kena angkat tangan kan. Penat kita. Ada juga yang takut kepada kesudahan yang buruk, su'ul khatimah. Maka sifat takut yang paling tinggi antara semua ini ialah yang pertama. Kita takut kita mati tak sempat bertaubat, kerana daripadanya lah lahir sifat takut yang seterusnya. Mana bila takut tak sempat taubat, jangan buat maksiat. Bila kita takut kita leka tertipu, sentiasa ingat kepada Allah. Takut su'ul khatimah, maka kita jangan buat benda-benda yang kalau kita mati saat itu, kita dalam keadaan tak baik kan. Allah akan mengangkat sesiapa yang dikehendakinya dan juga menghina siapa yang dikehendakinya tanpa memerlukan perantaraan. Allah sekali-kali tidak dipersoalkan mengenai segala perkara yang dilakukannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi. Dia kata apa? Haula'i fil jannati wala ubali wa haula'i fin nari wala ubali. Maksudnya, mereka itu berada dalam syurga dan aku sedikit pun tidak peduli, dan mereka yang lain berada dalam neraka, aku sedikit pun tidak peduli. Mana Tuhan kata itu kuasa mutlak dia.
Mana tak ada orang yang boleh kritik, tak ada orang boleh cabar kuasa Allah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad daripada Muaz radhiyallahu anhu. Antara jenis-jenis yang takut, orang yang takut juga ialah mereka yang takut kepada sakratul maut ataupun soalan kubur daripada malaikat Munkar dan Nakir dan azab kubur itu sendiri. Jadi semua ni kita takut belaka ni kan. Kan ada orang berani nak masuk dalam kubur. Nak masuk dalam kubur, pergi kubur takut. Betul tak? Bila saya syorkan di antara cara nak lembutkan hati, kita pergi ziarah kubur malam. Habis pakat senyum belaka. Tua kok muda dia tu ustaz, tak ada waktu lain kau pilih malam. Ya, kalau kita pergi akhir malam sorang-sorang, siapa dia berani? Tak berani. Hari raya tak apalah, ramai-ramai tak. Tu bukan pergi ziarah kubur, pergi selfie atas kubur nama tu. Ziarah juga, tapi maknanya ziarah yang memberi kesan. Kita pergi boleh menginsafkan kita. Itu. Terdapat juga mereka yang takut kepada kehebatan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, takut dihisap amalannya dengan soal jawab yang terperinci, takut ketika melintasi titian as-sirat, takut kepada kedahsyatan neraka, takut diharamkan dari masuki syurga, ataupun takut dia akan dihijab, dilindung atau dihalang daripada melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, orang mukmin akan dapat melihat Allah Azza wa Jalla di akhirat. Atas dunia ni tak dapat. Sebagaimana dalam Quran Allah kata, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Muka yang bercahaya pada hari kiamat, mereka akan tengok kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kita doakan semoga kita termasuk di kalangan orang yang layak untuk memandang kepada wajah Allah. Kesemua ini adalah perkara yang tidak disukai pada masa yang sama, adalah pencetus kepada sifat takut. Jadi dia ni payahlah, dia kata. Martabat takut yang paling tinggi, martabat takut yang paling tinggi ialah takut terhijab dari Allah. Ini peringkat tinggi dah tu. Peringkat kita rendah-rendah ni takut pergi ke neraka pun tinggi dah darjat kan. Iaitulah sifat takut yang dimiliki oleh golongan orang-orang al-arifin, orang yang mengenali Allah Azza wa Jalla. Manakala sifat takut yang selainnya adalah sifat takut yang dimiliki oleh golongan zuhud, az-zahidin, dan golongan orang-orang yang kuat beribadat, dia panggil al-abidin. Ini ada tingkatan-tingkatan. Kita sudah tahu berapa peringkat sifat takut. Sekarang ni kita berpindah kepada faslun fi fadilatil khawfi war raja. Fasal pada menyatakan kelebihan sifat takut dan raja, berharap. Berharap, wa ma yang bagi an yakunal ghalib minhuma, mana satukah patut diutamakan. Tadi kita dah dalam mukadimah tadi saya sebut, ada kalanya kita kena utamakan takut kan. Ada waktunya kita kena utamakan raja, dan ada waktunya serentak. Kelebihan sesuatu perkara bergantung kepada sejauh mana ia boleh membantu seseorang ke arah mencari kebahagiaan, iaitulah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan mendekatinya. Setiap perkara yang menolongnya ke arah itu disebut fadilah ataupun kelebihan. Firman Allah Ta'ala, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, dan orang yang takut akan keadaan dirinya di mahkamah Tuhannya, untuk dihitung amalnya disediakan baginya 2 syurga. Masya Allah. Jadi orang yang takut ni 2 syurga. Atas dunia pun dia rasa dia takut, dia bahagia, dan di akhirat nanti besar lagi. Surah Ar-Rahman ayat 46, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu untuk orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Surah Al-Bayyinah ayat 8. Maknanya orang yang takut langgar perintah Allah, orang ni akan mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, apabila kulit seorang itu bergementar kerana takutkan Allah,
dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana gugurnya daun-daun dari sepohon pokok yang kering. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, tapi sanad dia dhaif. Maknanya yang sanad dia lemah, tidak ada palsu. Artinya bila kita rasa takut pada Allah Ta'ala, ada tak perasaan waktu sekali-sekala tak boleh duduk kita rasa takut dengan Allah. Maka dalam riwayat ini kata gugur dosa dia sebagaimana gugurnya daun kering. Dalam sebuah hadis yang lain, Allah SWT tidak akan murka terhadap mereka yang mempunyai sifat takut. Ini kata Allah Ta'ala tak akan murka kepada orang yang mempunyai sifat takut. Muhakkik dia kata setakat sumber rujukan yang ada pada saya tak jumpa hadis ni. Dia tak jumpa riwayat ni dalam kitab hadis. Dia tak kata tak ada, dia kata tak jumpa. Itu bahasa orang yang cakap berlapik. Kita hari ni tak boleh kita nafi terus. Sakat saya cari tak jumpa. Boleh macam tu. Sebab kita cari berapa kitab je ada rumah kita. Ulama-ulama dulu boleh jadi kitab-kitab yang digunakan hilang. Ingatkan orang kata sungai Furat di Iraq tu, waktu Tatar masuk jadi hitam dengan dakwat. Boleh jadi kehilangan di situ. Wallahu alam, kita pun itu muhakkik kata. Diriwayatkan juga dalam hadis kursi, dalam hadis yang lain pula Allah SWT berfirman yang bermaksud wa izzati wa jalali la ajma' ala abdi khaufain. Demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak menghimpunkan dua ketakutan dan dua keamanan dalam diri setiap hambaku. Seandainya dia rasa aman dariku di dunia, aku akan menakutkannya pada hari kiamat. Faham ke tidak? Kita rasa aman, aku ni orang baik, orang soleh, Allah Ta'ala tak murka dengan aku, Allah Ta'ala akan beri pada aku apa yang aku nak. Itu dia panggil rasa aman. Kita seorang mukmin tak boleh rasa aman. Kita kena sentiasa meletakkan pengharapan, pergantungan kita dengan Allah dan rasa takut. Hari ni siapa dia boleh confirm dia mati husnul khatimah? Tak ada confirm. Orang yang rasa aman maknanya aku ni tak apa dah, saya semua saya buat, solat dah buat, itu buat, itu dia panggil. Maka orang ni akan takut di akhirat. Nas'alullah as-salamah. Demikian juga jika dia takut pada di dunia, atas dunia dia takut nak buat maksiat, takut nak langgar perintah Allah Ta'ala, takut nak tu takut, aku akan memberikan keamanan padanya pada hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ni riwayat Ibnu Hibban. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, ainani la tamassuhuman nar. Ini ambil. Hadis ni pendek je, mudah kita nak dengar. Tulis. Dua jenis mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Ainun bakat bin khasyatillah, mata yang menangis kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Boleh ke tak boleh kita? Boleh kita menangis kerana takut pada Allah? Macam mana nak buat? Ada setengah orang tanya, macam mana saya nak menangis Ustaz? Payah kita nak menangis. Saya kata mengikut pengalaman lah orang-orang yang soleh ni, biasanya waktu dia bermunajat pada waktu malam, dia berdoa kepada Allah SWT, dia mengadu tentang dosa-dosa dia. Kita kata, ya Rabbi ya Karim, aku ni hamba-Mu, segala nikmat Engkau telah beri kepada aku, tapi kerasnya hati aku ni penderhaka kepada-Mu, maka tidak ada harapan lagi untuk kita mendapat kelepasan daripada azab kecuali dengan pertolongan-Mu. Jadi kita minta ampun dengan Allah Ta'ala, sebut dosa-dosa kita yang lalu, insya-Allah kita akan menangis takut pada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa'ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang kedua, mata yang berjaga malam mengawal sempadan ketika dalam fi sabilillah. Maka mata ni juga mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Mana kita kata pengawal-pengawal kita, tentera-tentera kita, kumpulan security yang duk jaga pengawal tu, itu di antara mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Pertanyaan, ini soalan.
Sama ada takut atau berharap yang lebih afdal adalah sama dengan pertanyaan yang mana lebih baik antara roti dengan air. Senang dia. Roti dengan air mana lebih baik? Makan roti saja tercekik tekuk kita. Minum air saja mulah perut kita. Dua-dua tu maknanya kena ada sekali. Makan roti, minum air. Jawabnya roti adalah lebih baik bagi orang yang lapar, dan air lebih baik untuk orang yang dahaga. Betul tak? Ini panggil bandingan yang cukup menarik. Roti, kalau lapar roti, kalau dahaga makan roti, mati terus. Jika dua sifat ini berhimpun, hendaklah dilihat mana satu yang lebih diperlukan. Jika sama sahaja, maka kedua-duanya adalah sama martabatnya. Takut dan raja mengharapkan keampunan Allah adalah dua ubat untuk merawat hati. Kelebihannya adalah bergantung kepada penyakit yang ada. Sekiranya hati merasa begitu selamat dari kemurkaan Allah, maka sifat takut lebih baik baginya. Begitu juga kepada orang yang sentiasa melakukan maksiat. Manakala sekiranya seorang itu dikuasai perasaan kecewa dan putus asa, maka sifat berharap adalah lebih baik. Dulu anak ceritakan, orang telefon, dia tanya saya, dia ni Islam lagi ke tak? Cerita betul ni. Saya kata, kenapa? Dalam kepala dia ni, dia kafir. Ini dia main was-was syaitan. Dalam kepala dia, kafir dia. Saya cakap, apa awak ni? Cuba mengucap. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Molek lah. Betul yang mengucap. Kata, awak mengaku ada Tuhan? Mengaku. Akhir sekali kita kata, Alhamdulillah, awak seorang Muslim. Dia bertempik. Dia kata, betul Ustaz, saya Islam. Kata, betul. Ini orang lagu ni, kalau kita duduk tekan dengan hadis-hadis wa'id, rebah dia ni. Maka kita kena lebih kepada hadis raja, mengharapkan. Secara umumnya bolehlah dikatakan bahawa sifat takut adalah lebih utama, sebagaimana dikatakan bahawa roti adalah lebih utama daripada ubat demam kuning. Demam kuning ya bos sini dah. Bahasa Arab kata berapa demam kuning ni? Malaria. Dia tulis bahasa Arab kata maradus sufra, demam kuning. Dia pucak jadi kayak demam kuning ni. Mana demam kuning ni? Jangan duk main demam kuning. Kelaparan adalah fenomena yang lebih biasa dialami oleh manusia. Kerana itu keperluan kepada roti adalah lebih banyak. Oleh sebab itu sifat takut adalah lebih utama, kerana manusia yang melakukan maksiat dan tertipu adalah lebih ramai. Betul tak? Realitinya orang yang tertipu lebih ramai daripada orang yang mengharapkan. Nas'alullah al-afiyah. Seandainya kita melihat kepada kedudukan sifat takut dan berharap, nak banding dua sifat ini, maka sifat raja, berharap adalah lebih baik, kerana rasa berharap diperolehi dari lautan rahmat Allah Ta'ala, manakala takut diperolehi dari kemurkaan Allah. Takut daripada kemurkaan, rahmat daripada sifat kasih sayang Allah. Seandainya kita, bagi orang yang bertakwa, lebih baik dia bersederhana antara keduanya. Oleh sebab itu dikatakan bahawa jika ditimbang ketakutan dan harap yang ada pada seorang mukmin, nescaya ia akan sama. Dia panggil khauf dengan raja mesti serentak. Ibarat yang lain kata, ulama kata seperti dua sayap burung. Burung tak akan boleh terbang tanpa sayap. Sebelah sayap pun dia tak boleh juga, maka dia kena berjalan dua-dua. Sebahagian ulama salaf berkata, jika diseru bahawa semua orang akan masuk syurga kecuali seorang, aku bimbang akulah yang dimaksudkan itu. Jika diseru bahawa semua orang akan masuk neraka kecuali seorang, aku berharap akulah yang dimaksudkan itu. Kecuali akan masuk neraka kecuali seorang, maka aku berharap akulah yang dimaksudkan itu. Dia letak dia belakang. Sifat sebeginilah yang sepatutnya ada pada diri seorang mukmin yang bertakwa. Jangan over confident. Jangan kata saya ni confirm dah masuk syurga. Lah, confirm neraka pun tak boleh. Kalau tidak, dia jadi manusia yang kecewa. Dia kata, buat apa lagi aku nak solat? Kata tu ahli neraka dah, kan? Jika ditanya bagaimana sifat khauf dan raja boleh seimbang dalam hati seorang mukmin, sedangkan sebagai orang yang bertakwa
sepatutnya sifat raja, sifat berharap lebih dominan? Ini soalan. Jawabnya ialah, setiap mukmin tidak boleh terlalu yakin bahawa setiap amalannya adalah sah. Jangan terlalu yakin. Seperti seorang yang menanam benih yang tidak pernah dicubanya di tempat lain. Benih adalah iman, dan syarat-syarat sah imannya sebegitu halus. Bumi ibarat hati, yang mana keburukan yang terpendam di dalamnya adalah kabur. Demikian juga dengan kebebasannya dari penyakit nifak, munafik teman nifak, dan penyakit-penyakit akhlak yang tersembunyi. Semua keadaannya kabur, kita tak nampak. Bencana yang membinasakan pula ialah kedahsyatan sakaratul maut. Ketika itulah akidah akan bergoncang kuat, teruji. Semua perkara ini pasti akan menimbulkan sifat takut. Bagaimana mungkin seorang mukmin yang sebenar tidak merasa takut dan bimbang dengan semua itu? Jadi mana kita tak lebih kepada takut juga. Lihatlah Sayyidina Umar bin Khattab yang pernah bertanya kepada Huzaifah. Tanda tuan-tuan, Huzaifah ibnul Yaman dikenali dengan nama pemegang rahsia Nabi tentang senarai munafik. Semua orang munafik di Madinah, Nabi beri senarai kepada Huzaifah. Jadi Huzaifah ni, Sayyidina Umar datang tengok. Umar bertanya kepada Huzaifah, adakah aku tergolong di kalangan orang munafik? Masya Allah, tabarakallah. Umar ibnul Khattab, orang yang begitu hebat, masih lagi menaruh kebimbangan dalam diri dia. Habis kita tak tahu bimbang, pelik kita kan. Beliau bimbang sekiranya berlaku kekeliruan pada keadaan dirinya dan tidak menyedari kekurangan yang ada pada dirinya. Kerana itu dalam kitab lain kata, bila ada kematian orang yang tidak dikenali di Madinah, Sayyidina Umar tunggu dulu, Huzaifah pergi ke tidak. Mana tak kenal pribadi dia. Huzaifah pergi, confirm bukan munafik. Itu dia panggil, itu rahsia yang dipegang oleh Huzaifah. Sifat takut yang terpuji ialah yang dapat merangsang seseorang untuk beramal dan boleh menimbulkan rasa bimbang atau gelisah dalam hatinya untuk terus cenderung kepada dunia. Jika seseorang berhadapan dengan kematian, sifat berharap lebih sesuai kepadanya. Tulis tepi kita, di saat orang nak mati, nazak, kita jangan tekan dia lagi. Maka waktu itu sifat raja mengharapkan keampunan Allah lebih sesuai kepadanya. Ini kerana sifat takut adalah umpama cemeti yang membangkitkan manusia untuk beramal, macam satu tungkat, pergi buat. Sedangkan di sini peluang untuk beramal sudah tiada. Nak beramal apa lagi? Kita tak nampak, orang nak mati dia nampak. Malaikat sudah ada dekat dia. Saat al-ihtidar dia panggil, saat kedatangan para malaikat. Sifat takut pada ketika itu tidak akan memberikan apa-apa faedah kepadanya, bahkan mempercepatkan lagi kematiannya. Kalau kita cakap, mu ni dah lah tak solat, dalam kampung ni habis orang barang kau curi, memang neraka betul, agak-agak apa, mati terus kawan tu tak terbeliak bagi mata aku, mana boleh. Jadi tak boleh macam tu. Dalam kitab fiqh kata, kita nak pergi ziarah orang sakit ni, bawa tukang mandi mayat pun tidak digalakkan. Takut dia tengok, wah mari dah tak sempat, tak ada apa-apa lagi, siapa dah tukang mandi. Maknanya yalah, kalau dia kawan dia tukang mandi tu, JK masjid pergi je lah. Maknanya kalau saja-saja nak bawa, jangan bawa lagi. Kecil hati kawan tu. Mari dah, dia kata dah. Apa lagi saya ni tak ada bawa buah tangan apa-apa tak? Nak bawa apple, awak tak makan, nak bawa ni. Tapi saya rasa yang paling sesuai dengan awak ni kain kapan je lah. Kau nak agak tak? Tak ada lagi orang pergi hospital bawa kain kapan, ada? Jangan buat perangai lagi tu. Beli senyap-senyap, simpan dalam kereta. Tengok ni. Maka seorang yang hampir mati, sifat berharap pada ketika itu akan menguatkan hatinya dan lebih mendatangkan rasa cintanya kepada Tuhannya yang Maha Pemurah. Seorang yang hampir mati adalah menjadikan dirinya kasih kepada Allah, rindu untuk bertemu dengannya dan berbaik sangka Allah SWT maafkan dia. Ketika Sulaiman At-Taimi, tanda nama seorang ulama ni, Sulaiman At-Taimi rahimahullahu ta'ala,
berada dalam keadaan nazak. Beliau telah berkata kepada semua orang yang menziarahinya, dia kata, ceritakanlah kepada aku tentang perkara-perkara mudah yang mengembirakan, yang menimbulkan rasa harap kita kepada rahmat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan aku bertemu dengan Allah dalam keadaan baik sangka terhadapnya. Jangan mari duk cakap lah bak dosa, pak dosa, tak payah. Cakap aku tentang rahmat Allah Azza wa Jalla, supaya kita tenang, kita yakin bahawa kita ni akan mendapat pengampunan Allah Azza wa Jalla. Tamaklah kita. Faslun fi bayanid dawa allazi yustajlabu bihil khauf. Fasal pada menyatakan penawar yang boleh menghasilkan sifat takut. Tulis. Yang ada nota tu tulis, bagaimana mendapat sifat takut dalam diri kita ni. Kita nak suruh nak dapat sifat takut. Jawab dianya, Tuan Syekh kata, wazalika yahsulu bi tariqaini, dia terhasil dengan dua cara. Yang pertama, salah satunya lebih utama dari yang lain. Contohnya, seorang kanak-kanak yang berada di rumahnya yang dimasuki binatang buas atau seekor ular. Dia buat analogi ni cantik. Dalam rumah ni ada binatang buas, seekor ular. Dia tidak merasa takut. Budak kecil, bahkan mungkin dia akan mengholorkan tangannya untuk mengambil dan bermain-main dengannya. Saya tak pasti video akan sebar ke budak main dengan ular tu, betul ke tidak? Kena edit demo. Kita pun tak berani nak share. Takut-takut lepas kita share sekejap, orang mari ustaz, tipu tu ular mainan ya. Tapi kalau betul cerita tu, betul. Budak tu tak takut. Di mana tawakal dia lebih. Dia sibuk apa bila dia tak takut kan? Tetapi jika ayahnya ada bersamanya, si ayah pasti akan lari dan dia juga turut melarikan diri. Dia tengok ayah dia lari, lompat juga dia pun, apa nak lari kan? Budak tersebut bukan lari kerana takut, tetapi kerana mengikut tindakan ayahnya. Ketakutan ayah adalah kerana pengetahuannya, sedangkan ketakutan si anak bukan kerana pengetahuannya, tetapi kerana mengikut bapa. Beza tak beza dua tu? Orang yang takut dengan ilmu, dengan takut ikut. Sesudah mengetahui perkara ini, kamu akan dapati bahawa sifat takut kepada Allah Ta'ala itu terbagi kepada dua makam. Itu muqaddimah dia baru, cerita budak. Makam yang pertama, mana tahap yang pertama, takut terhadap azab Allah Ta'ala. Ini adalah sifat takut yang umumnya pada semua makhluk. Semua orang kalau tanya azab Allah Ta'ala, orang yang beriman lah. Orang yang tak beriman, dia percaya apa azab Allah Ta'ala, dia tahu dia mati tak ada bangkit lagi. Ia terhasil dari keimanan kepada syurga dan neraka. Neraka dan syurga merupakan balasan terhadap ketaatan dan maksiat. Sifat takut ini akan menjadi lemah jika imannya lemah atau kelalaiannya bertambah kuat. Maka ulama Ahlussunnah mengatakan, iman seorang manusia itu bertambah dan berkurang. Bila dia buat ketaatan, naik. Bila dia buat maksiat, lemah, turun. Kelalaian boleh dihilangkan dengan mengingati dan berfikir tentang azab akhirat, ditambah pula dengan memerhati dan berdampingan dengan orang yang takut. Kita berkawan dengan orang yang soleh dan atau mendengar kisah-kisah mereka. Ini yang pertama apa dia? Takut Allah Ta'ala dengan cara kita mengetahui bahawa ada di sananya azab. Yang kedua, al-maqamus tsani al-khaufu min Allah. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tak memikirkan azab, yang penting aku takut ke Tuhan. Ini adalah sifat takut golongan ulama al-arifin, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa yuhazzirukumullahu nafsah, dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya menyeksa kamu. Surah Ali Imran ayat 30. Sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha hebat ini sudah semestinya akan menimbulkan perasaan kagum dan gerung di dalam hati mereka. Dia orang yang kenal Allah Ta'ala, dia akan takut. Kerana itu bagi saya suka sangat kalau ada kelas pengajian tentang Asma'ul Husna, nama-nama Allah Ta'ala. Ikut dah kelas. Kalau tak lagi kena belajar. Biar kita kenal satu-satu nama Allah. Allah, Ar-Rahman, At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Jabbar, Al-Muntaq. Allah Ta'ala nama dia pelbagai yang menyebabkan kita tak boleh nak buat. Kita tak boleh kecewa sebab kita ada Allah Ta'ala yang Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha hebat ini sudah semestinya akan menimbulkan perasaan kagum dan gerun dalam hati mereka. Mereka takut menjadi jauh dan terhijab dari Allah Azza wa Jalla. Seorang ulama nama dia Zunnun berkata, takut kepada neraka jika dibandingkan dengan takut terpisah dari Allah adalah seperti satu titis air dari lautan yang besar. Ini bagi orang ni, dia tak mikir ke neraka, dia mikir Allah Ta'ala tu Tuhan dia. Orang awam turut merasa takut, tetapi ketakutan mereka hanya secara taklid ikutan, seperti takutnya si anak kepada seekor ular hanya kerana mengikut perasaan takut ayah dia. Oleh sebab itu, ketakutan sebegini adalah lemah. Tapi lemah tak lemah pun nasib baik kalau ada sifat ni dalam hati kita. Lemah dia kata. Oleh sebab itu, kebiasaannya akidah yang terbina atas dasar taklid adalah lemah, kecuali apabila dia mendidiknya dengan memerhatikan punca-punca yang menghasilkan perasaan itu. Kita mikir dulu. Di samping berusaha meneruskan amalan-amalan taat dan meninggalkan maksiat, apabila manusia telah sampai ke tahap ma'rifatullah, mana mengenali Allah, dengan sendirinya dia akan merasa takut kepadanya. Dia tidak lagi memerlukan rawatan yang boleh membawa perasaan takut dalam dirinya. Ini peringkat tinggi dalam ni. Siapa yang cuai, dia hendaklah mengubati dirinya dengan mendengar hadis-hadis dan kisah-kisah para sahabat. Ini di antara tip kita nak suruh tak cuai. Kita baca hadis-hadis tentang ini dan juga kisah orang yang soleh, mengkaji keadaan dan ucapan-ucapan orang yang takut pada Allah Ta'ala, serta membandingkan antara akal dan kedudukan mereka dengan kedudukan orang yang berharap tetapi terpedaya. Dia harap Allah Ta'ala ampunkan, tapi dia terpedaya masih lagi lakukan maksiat, kerana dalam kepala dia Allah Ta'ala Maha Pengampun. Kerana itu, tidak dapat dinafikan bahawa mengikuti mereka itu adalah lebih baik untuknya, kerana mereka, yakni orang yang takut itu, sebenarnya terdiri dari kalangan para nabi, ulama dan awliya dan para wali. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak untuk menziarahi jenazah seorang budak ghulam minal ansar. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, beruntunglah budak itu. Dia akan menjadi seperti burung-burung dalam syurga, kerana dia belum lagi mengenali kejahatan dan tidak pernah melakukannya. Kita ni ada tak cakap lagu ni? Bila tengok kanak-kanak mati, kita berkata dia ni ahli syurga dah ni, confirm dah, sebab dia tak ada dosa. Saya tengok banyak ni di zaman ada mazhab Facebook ni, habis pakat tulis anak syurga. Betul tak? Ingat baik-baik apa Nabi jawab. Nabi kata apa? Fakultu ya Rasulullah tuba lihaza. Jadi Aisyah kata, bertuahlah budak ni. Lalu baginda bersabda yang bermaksud, aw ghaira zalik ya Aisyah, apakah ada hakikat lain selain daripada itu wahai Aisyah? Tak ada kepahaman lain daripada budak ni ahli syurga penuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencipta untuk syurga itu ada penghuninya. Dengar ni. Inna Allah azza wa jalla khalaqal lil jannati ahla, dan dia telah mencipta neraka khusus untuknya, sedangkan mereka masih lagi berada dalam sulbi bapa-bapa mereka. Ingatkan dalam hadis Nabi yang panjang itu, hadis mana? Hadis 40 hari kejadian manusia tu. Dia dah tulis dah, orang di mana-mana. Allah SWT juga telah mencipta untuk neraka itu ada penghuninya. Dia telah mencipta mereka khusus untuknya, sedangkan mereka masih lagi berada dalam sulbi bapa-bapa mereka. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maknanya tak bolehlah kita confirm tak boleh. Mengharapkan boleh. Kalau mati budak ni, kita kata insya-Allah budak ni ahli syurga, sebab dia ni tak ada dosa, tak ada kesalahan. Kita lebih kepada ayat mengharapkan. Tapi kalau main ni anak syurga ni, pada awak confirm, maka Nabi tak benar benda tu, sebab kita tak tahu siapa penghuni syurga, siapa penghuni neraka. Antara nas-nas yang paling menakjubkan ialah nas yang pada zahirnya berbentuk harap,
sedangkan ia sebenarnya menimbulkan kegerunan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Dan sungguhnya aku amat memberi ampun kepada orang yang bertaubat serta beriman dan beramal saleh, kemudian dia tetap teguh menurut petunjuk yang diberikan kepadanya. Jadi ayat ni Allah kata wa inni laghaffarun, aku ni maha pengampun. Jadi kalau kita dengar, kita kata positif lah, maha pengampun. Tapi ayat kena baca semua, liman tabah, bukan orang limannya, bukan orang yang buat maksiat, bagi orang yang bertaubat dan beramal saleh. Surah Taha 82. Ayat ini tanda nombor surah Taha 82. Ayat ini mengaitkan keampunan Allah Ta'ala dengan 4 syarat. Disebutkan selepasnya yang sukar untuk disempurnakan. Taba wa amana 2, wa amila salihan 3, summah tada 4. Mana nak dapat pengampunan, kena ada 4 syarat: bertaubat, beriman, beramal, dan ikut hidayah petunjuk Allah Ta'ala. Maknanya bukan boleh mana ayat ini dibaca semua. Jangan kata wa inni laghafar pakai senyap gitu. Antara ayat yang mencetuskan kegerunan kepada orang yang beriman ialah wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Suratul 'asr 1-2. Selepas itu disebut 4 syarat yang boleh membebaskan seorang dari kerugian. Illal ladzi amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi. Ada 4 syarat. Maknanya nak lepas daripada kerugi, buat 4 syarat. Maknanya semua benda tu ada syarat lah. Dia tak ada free kun fayakun gitu, tak ada kan. Firman Allah Ta'ala, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Surah apa tu? Kena ingat surah pagi Jumaat, pagi Melayu pagi dah. Sekali tu Imam baca surah ni di Masjid Haram Mekah ke Madinah, buku habis orang belakang. Lebih ramah hak rokok daripada hak sujud. Betul tak? Sebab Imam Masjid Haram ni tak buat, dia jarang baca surah ni. Kalau hari haji baca hak ni, ya Allah ramailah tak usah salat subuh. Nasib baik. Itu pun ujung-ujung dia buat. Tapi saya perhati memang ramai orang rokok daripada sujud. Saya balik hotel tanya, tuan-tuan pagi ni rokok ke sujud? Tanya jemaah haji kita ni, ramai kata rokok. Saya kata kenapa rokok? Hari-hari tiap-tiap minggu kita solat di masjid, kau awak tak pergi masjid. Teka ya, bahaya tu dah. Soalan sport, kamu tak pergi masjid pagi Jumaat ni, tak tahu surah Sajadah. Dia kata tahu surah Sajadah tapi confused, sebab dah sebulan duduk di Mekah ni tak ada sajadah. Ini masalah. Yang pentingnya inilah masalah kita kan. Maknanya kita belajar ikut-ikut je, macam budak dengan ular juga kita ni pun. Sekali orang rokok, sekali orang sujud, kita rokok. Kalaulah kami telah tetapkan persediaan yang memberikan hidayah petunjuk untuk beriman dan beramal soleh kepada tiap-tiap seorang dengan ketiadaan usaha dari masing-masing, mana tanpa usaha, nescaya kami berikan kepada tiap-tiap seorang akan hidayah petunjuknya sebelum masing-masing meninggal dunia, supaya tidak terkena azab di akhirat. Tetapi telah tetap hukuman dari seksa dariku, demi sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan semua jin dan manusia yang pada masa hidupnya tidak berusaha untuk beriman dan beramal saleh. Mana ayat ni masih lagi mengaitkan kita nak selamat dengan iman dan amal. Orang yang beriman tapi tak beramal, ini kumpulan apa nama ni? Banyak kali dah sebut ni. Nama apa geng ni? Nama dia Al-Murji'ah. Tulis molek, Al-Murji'ah, alif lam mim ra jin hamzah ta bulat, Al-Murji'ah. Payah nak sebut. Al-Murji'ah ni bila orang tu beriman tidak mudarat lagi maksiat dan segala benda yang dia buat. Kalau dia tak solat pun tidak jadi masalah, dia apa pun tak apa, sebab yang penting dia beriman. Saya kata golongan ni Murji'ah ni terpakai kepada sebahagian daripada geng-geng sekular ataupun liberal ni. Tak apa, tak solat pun hati baik.
Ini jangan salah. Surah As-Sajdah ayat 13. Kita sedia maklum bahawa sekiranya sesuatu perkara itu berlaku secara spontan, tidak ditakdirkan, sudah tentu sifat tamak dan rakus dalam diri manusia akan mencari jalan untuk membuat pelbagai helah. Orang akan buatlah. Tetapi oleh kerana semua perkara telah ditetapkan pada azali, maka ia tidak boleh diubah suai mengikut selera dan sifat tamak manusia, bahkan hanya perlu pasrah. Mana pasrah ni? Sepenuhnya kepada Allah. Sekiranya Allah Ta'ala tidak berlembut atau bersifat lunak terhadap mereka yang mengenalinya, dan tidak menenangkan hati mereka dengan anugerah perasaan raja, nescaya hati mereka akan hangus terbakar di mamah api ketakutan. Ini perbahasan tasawuf ni, dia tinggi sikitlah dia punya level kan. Maknanya orang yang sangat takut, tak ada lagi harapan, maka dia akan terbakar. Wa qala Abu Darda, ya Allah, tanda baik kata-kata Abu Darda ni sangat menggerunkan kita. Ma ahadun amina ala imanihi illa an yuslabahu indal maut illa sulibah. Allah, sesiapa yang merasa selamat dari dicabut imannya ketika hendak mati, imannya pasti akan dicabut. Na'udzubillah. Maknanya tak boleh kita confident lah. Kena sentiasa doa, ya muqallibal qulub, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur tadi. Ketika Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala sedang nazak, beliau mula menangis. Seorang laki-laki berkata kepadanya, wahai Abu Abdillah, gelaran dia lah, saya melihat tangisan kamu ini mungkin kerana kamu banyak dosa. Masya Allah, boleh lagi dia pergi attack kawan tu dekat nak mati. Lalu Sufyan mengambil sedikit tanah dan berkata, demi Allah, dosaku lebih ringan pada sisiku daripada tanah ini. Aku ni bukan ahli maksiat, tetapi sebenarnya aku takut dicabut imanku sebelum aku mati. Masya Allah, tabarakallah. Mana bab dosa aku tak bimbang, sebab dia ni ahli ibadat. Nah, dia tak buat maksiat. Kita pun tahu kita buat maksiat ke tidak. Sahal bin Abdullah At-Tustari, ni nama-nama orang hebat belaka ni. Kalau baca kitab tasawuf gini kat jumpa belaka. Dia berkata, al-murid iaitulah orang yang meneroka jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Mana orang nak pergi kepada Allah Ta'ala akan merasa takut jika diuji dengan maksiat, sedangkan ahli makrifat akan merasa takut jika diuji dengan kekufuran. Peringkat tu masing-masing lah. Kalau kita orang bawah ni diuji dengan maksiat pun takut dah kan. Diriwayatkan bahawa seorang Nabi, dia tak sebut Nabi mana ni, daripada Nabi telah mengadu kepada Allah Ta'ala kerana lapar dan tidak mempunyai pakaian. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepadanya yang bermaksud, Nabi kata apa? Ya abdi, wahai hambaku, tidakkah kamu redha aku telah menjaga hati kamu dari kufur sehingga kamu meminta kemewahan dunia dariku? Lalu Nabi itu mengambil tanah dan meletakkan di atas kepalanya sambil berkata, ya Allah, aku redha, maka peliharalah diriku daripada kekufuran. Jadi aku jaga dah hatimu ni orang beriman di tengah-tengah kekufuran, rakyat dia, masyarakat dia yang begitu dahsyat kan. Tiba-tiba kita pula mari duk berani buat benda-benda yang tak baik. Sekiranya inilah keadaan dan perasaan takut golongan al-arifin terhadap su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni tak payah terjemah kan? Semua tahu belaka dah, mana kesudahan yang tak baik. Walaupun hati mereka telah teguh, kenapa orang yang lemah imannya tidak merasa takut seperti itu? Dia masalahnya dalam perkiraan kita bukan rasa takut, tak takut, tak rasa apa-apa masalah sekarang ni. Takut pun tidak, harap pun tak, maka gitu ya. Nah, sebab kita tak bincang tajuk ni. Maka ini di antara kepentingannya kita belajar supaya kita tahu di manakah keutamaan dalam hidup kita yang kita kena letak. Su'ul khatimah mempunyai sebab-sebab yang terdahulu daripada itu. Jangan ni, su'ul khatimah ni ada sebab dia sendiri, na'udzubillah. Tanda tepi tu dia kata su'ul khatimah mempunyai sebab yang terdahulu daripada itu, seperti bid'ah. Apa di mana bid'ah? Mereka-reka ibadat yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Kalau nak berzikir kat duk main lompat kan, dengan lafaz-lafaz yang meragukan, itu semua benda tak baik.
Nifaq, na'udzubillah, sifat munafik. Takabur, nah ni takut kita ni. Kadang-kadangnya mari perasaan dah, aku seorang hebat ni, orang lain tak. Allah. Dan sifat-sifat mazmumah, yang tercela yang lain. Oleh sebab itu golongan salaf amat takut pada sifat-sifat nifaq. Sebahagian mereka berkata, sekiranya aku mengetahui bahawa diriku bebas dari sifat nifaq, itu adalah lebih baik, lebih aku suka daripada dunia dan segala isinya. Ini kata-kata luahan perasaan orang-orang yang hebat. Munafik di sini maksudnya ialah bukanlah munafik akidah, tetapi munafik pada perbuatan. Perbuatan. Manakala munafik akidah tu orang kafir terus, kan? Munafik perbuatan ni seperti orang yang bohong, tipu, janji tak tunai, itu semua dipanggil munafik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda munafik ada 3 perkara. Apabila bercakap dia berbohong, apabila berjanji dia mungkiri, dan apabila diberi amanah dia khianat. Ada ini sahih dalam Bukhari. Jadi kita kena hati-hati dengan pada sifat ini. Kalau ada sifat orang bohong, kita kata awak munafik, maksud dia munafik amali. Kalau kita munafik i'tiqadi, dia kafir. Kita pun, kalau dah orang tu dah sifat dia pembohong, kalau orang kata dia munafik, jangan duk marah. Tak? Sebab tu hari ni saya tengok pelik, ada orang buat sifat filem munafik. Allah kata beraninya dia ni. Kita bila sebut munafik, wal'iyazubillah, ni pakat dia buat filem pula munafik. Ada orang tengok dah? Tengok dah? Gapo dia hanya kata? Tak tengok belakang ni. Tak kuat apa ni. Kita tak tengok cerita-cerita pelik lagi tu. Masya Allah, tabarakallah. Su'ul khatimah, kesudahan yang buruk ini mempunyai 2 peringkat. Tanda betul-betul lah. Kita dalam bila sebut su'ul khatimah ni, kita rasa cemas, takut tengok siapakah orang yang selamat di saat nak mati. Tak berani kita, kan? Banyak kita tengok orang-orang yang Masya Allah, ada orang yang bila dia mati, kita menitis air mata. Tengok tak sedar, celek mata tengok. Dia kelih kita, dia tengok kita, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, habis mati. Nampak akhirat yang baik. Ada orang ni tak tahu apa, tak kerok-kerok duk kacik gigi, akhir sekali senyap. Nak buka mulut untuk mengucap tak dapat la ilaha illallah. Pasal itulah orang-orang yang duduk jaga di bilik mayat ni, bila tanya cerita dia, takut kita dengar pelbagai jenis orang mati. Cuma dia rahsia lah disebut cerita, dia tak sebut nama orang. Su'ul khatimah ni mempunyai 2 peringkat. Yang pertama, yang paling besar, ialah si mati merasa syak atau ingkar terhadap Allah Azza wa Jalla ketika menghadapi sakaratul maut. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari sifat begini, amin, kata. Keadaan ini menyebabkan mereka akan ditimpa azab yang berkekalan. Jadi adalah dengan cerita bila orang bergajar, dia mengucap kata la ilaha illallah, dia kata Tuhan tak ada yang makai aku. Mana dia engkar benda tu, Tuhan yang biar aku sakit ni. Bukan nak kata la ilaha illallah, dia marah dengan Tuhan pula di saat nak mati. Yang kedua, si mati marah dengan ketentuan Allah Ta'ala, membantah, berlaku zalim dalam wasiatnya, atau mati dalam keadaan berterusan melakukan dosa. Mana dia mati dalam keadaan dia buat dosa. Tengok di sini, zalim dalam wasiat. Ini hati-hati. Kita bila nak wasiat kepada anak-anak, jangan kita buat benda-benda yang menunjukkan ibu bapa tidak berlaku adil pada anak. Walaupun anak kita sendiri, benda ni akan jadi benda yang pelik. Lepas ibu bapa mati, kelahilah anak-anak. Masing-masing dakwa, ni hak aku, ni hak aku. Diriwayatkan bahawa syaitan akan menjadi paling agresif menggoda anak Adam ketika sebelum kematian. Na'udzubillah. Ia berkata kepada penolongnya, itu riwayat ni, dia kata apa kepada penolongnya, kamu hendaklah sentiasa melazimi, mana duduk dekat orang yang ini, kerana jika kamu terlepas pada hari ini, kamu tidak akan dapat menggodanya selama-lama. Mu tak boleh matikan dia dalam kafir, dalam maksiat, lepas dalam peluang. Sebab itulah kalau ada orang nak nazak, nak mati, bersihkan bilik-bilik dia daripada benda-benda yang tak boleh dimasuki oleh malaikat, yang dihadiri oleh syaitan. Jangan duduk main. Ni kalau orang nak mati, hidup pasal lagu lagi situ, buat apa lah. Dia bukan nak dengar lagu dah. Nah,
Kalau kita tak sempat nak baca Quran pun, kita buka kaset Quran, biar duduk baca situ. Nah, diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu 'indal maut. Kata, Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani, boleh kata yatakhabbatani asyaitanu 'indal maut. Ambil doa ni. Kalau ada yang tak ada kitab pun boleh ambil gambar sering. Baca doa ni. Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani syaitanul maut. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu dari diperlakukan oleh syaitan dengan semahunya ketika nak mati. Kita minta. Hadis ni riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala berkata, ketika itu syaitan akan menguasai manusia dan menyesatkannya serta menghalangnya dari bertaubat atau mengembalikan hak-hak orang lain yang diambilnya. Dia ingat tak apa. Ia juga akan menjadikannya berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala dan merasa benci terhadap mati, lalu tidak reda dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Punca berlakunya su'ul khatimah. Tanda itu, tulis tepi kitab. Punca berlaku su'ul khatimah terlalu banyak dan tidak dapat dihitung secara terperinci, tetapi boleh disebutkan di sini secara umum. Apa dia umum? Punca yang mendatangkan perasaan syak dan ingkar ketika mati adalah perkara bid'ah. Pasal itulah isu bid'ah ni, bid'ah dalam akidah contohnya. Kita pergi ambil pandangan-pandangan sesat daripada golongan Mu'tazilah, daripada golongan Jabariyah, golongan Aqliyah ni. Dia ni dekat nak mati ada masalah orang ni. Itu dia panggil bid'ah dalam akidah. Bid'ah ni ada semua, dalam akidah ada, dalam ibadat ada. Itu yang pertama, iaitu beriktikad berkaitan zat, sifat atau perbuatan Allah Ta'ala dengan iktikad yang bercanggah dengan yang sebenarnya, sama ada kerana taklid atau pandangan yang salah. Jadi kita kena belajar betul-betul akidah kita ni. Berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan duduk cari yang lain-lain. Apabila saat kematiannya terdedahlah kebenaran bahawa segala pegangannya selama ini adalah silap, pada masa itu dia akan menyedari bahawa apa yang menjadi pegangannya selama ini tidak mempunyai asas. Tapi nak buat apa lagi? Siapa yang beriktikad berkenaan zat Allah Ta'ala dan sifatnya dengan iktikad yang umum, seperti pegangan salaf tanpa mengkaji dan mencari dalilnya, dia akan terselamat dari bahaya ini insya-Allah Ta'ala. Jadi ulama salaf ni dia tak ada, simple yang akidah dia. Apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran, yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, dihuraikan oleh para sahabat, itulah pegangan dia. Tapi kalau kita duduk masuk dalam perbahasan yang panjang-panjang, akhir sekali kita akan jadi macam mana nak ambil keputusan, sukar. Sebab itulah saya kata, banyak benda-benda kita duduk bahas panjang tapi natijahnya tidak ada. Orang Arab kata tawilul zail qalilun nail. Panjang ekor, nak pegangnya payah. Sedap juga pepatah Arab ni tak? Itu yang pertama. Manakala punca kesudahan mati dalam maksiat ialah iman yang lemah. Na'udzubillah lah. Iman lemah. Macam mana kita nak kuatkan iman? Jadi ada beberapa sebab lah, insya-Allah mungkin dia akan sebut nanti. Sifat inilah yang menyebabkan seorang itu bergelumang dalam maksiat. Kita berani buat maksiat sebab apa? Sebab kita lupa pada Allah. Bila kita lupa pada Allah Ta'ala, iman kita jadi lemah. Macam bateri lemah. Bateri tadi saya sebut dia kan, iman tu pasang surut. Bila bateri lemah, dia tak kuat. Maksiat akan memadamkan cahaya keimanan, dan apabila iman menjadi lemah, lemahlah kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila datang sakaratul maut, kelemahan itu akan bertambah kerana dia merasa akan meninggalkan dunia ini. Sebab yang membawa kepada perasaan ini ialah cintakan dunia dan cenderung hati kepadanya. Tak boleh mati lagi, banyak lagi projek tak siap. Anak kecil lagi, padahal pada tu nak mati dah. Kecil ke besar anak, kita kena pasrah lah ketika tu. Di samping iman yang lemah yang menyebabkan cintanya kepada Allah Ta'ala turut menjadi lemah. Wal'iyazubillah. Sesiapa yang hatinya mencintai Allah lebih dari mencintai dunia, dia akan bebas dari bahaya ini dan akan kembali kepada menghadap Allah
seumpama pulangnya seorang hamba yang baik yang sangat merindui tuannya. Kepulangannya itu sudah cukup mendatangkan kebahagiaan dan kegembiraan kepadanya, apatah lagi kemuliaan yang berhak dan bakal diterimanya daripada tuannya nanti. Kita tahu tuan kita ni baik, sukalah kita. Siapa yang tercabut ruhnya dalam keadaan terlintas di hatinya perasaan ingkar terhadap perbuatan Allah atau berterusan menyalahi perintahnya, dia akan bertemu dengan Allah seumpama kembalinya seorang yang dipaksa berbuat demikian. Dia tidak akan terlepas daripada kesengsaraan dan azab yang layak diterimanya, wal'iyazubillah. Sesiapa yang inginkan jalan yang selamat, tanda sini, dia hendaklah membebaskan dirinya daripada faktor-faktor yang membinasakannya. Di samping itu, dia hendaklah mengetahui bahawa keadaan hati yang mudah berbolak-balik dan berubah-ubah itu adalah suatu keadaan yang sangat membimbangkan hati-hati orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang takut, dia selalu dalam keadaan apa? Dalam keadaan bimbang. Sahal bin Sa'ad meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar wa innahu la min ahli jannah." Ila akhiril hadis. Sesungguhnya ada orang yang melakukan amalan ahli neraka, tapi sebenarnya dia ahli syurga. Dan ada orang yang melakukan amalan ahli syurga, tetapi dia sebenarnya dari kalangan ahli neraka. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim, mana hadis sahih. Apa maksud dia? Maksudnya peringkat awalnya baik, tapi oleh kerana tertulis dia ni ahli neraka, di saat akhir dia berubah. Ataupun di awalnya dia nakal, lara, macam-macam benda dia buat, di saat akhirnya Masya Allah Tabarakallah, dia berubah, pergi Mekah, bertaubat kepada Allah Ta'ala, balik jadi penunggu masjid, belajar Quran semula, mati tengah duduk mengaji Quran. Berlaku ke tidak? Masya Allah Tabarakallah. Inilah kesudahan kita tak tahu bagaimana kita nak kata. Diriwayatkan bahawa apabila ruh seorang hamba dibawa naik ke langit, malaikat akan berkata, "Maha suci Allah, hamba ini telah berjaya melepasi dirinya daripada syaitan. Beruntunglah dia, bagaimana dia boleh berjaya?" Jadi malaikat duduk berbincang, kaifa najah, macam mana dia boleh selamat. Apabila kamu mengetahui makna su'ul khatimah tadi, maka hendaklah kamu berhati-hati terhadap punca-puncanya, serta sediakan bekalan yang sepatutnya untuk menghadapinya. Kita tahu dah penyakit kan, sekarang ini kita kena sediakan benteng-benteng, bekal-bekal yang boleh selamat. Jangan sekali-kali kamu menangguhkan persediaan tersebut, kerana umur manusia amat pendek. Kita nak tahu, nak suruh kita rasa umur pendek ke panjang, pergi senarai orang-orang yang mati. Mana ramai yang tua dengan yang muda. Sekarang ni lebih kurang ya. Kalau hak mati tua sakit, hak mati muda aksiden, macam-macam benda lagi lah penyakit kan. Setiap nafas yang kamu hembus adalah seumpama penamat pada riwayat hidup kamu, kerana ruh kamu boleh saja dicabut ketika itu. Masya Allah. Manusia akan mati dalam keadaan seperti mana dia hidup, dan akan dihimpun mengikut keadaannya ketika mati. Waktu awak hidup dulu, ahli ibadat ke ahli maksiat? Ahli ibadat, maka kita dibangkitkan besok dalam keadaan rahmat Allah Ta'ala. Tapi manusia akan dihimpunkan mengikut keadaan dia mati dalam husnul khatimah, alhamdulillah. Membuat persediaan yang selayaknya bukanlah suatu yang mudah, kecuali dengan kamu bersifat qanaah, berpada dengan apa yang boleh meneruskan kelangsungan hidup. Itu makna qanaah. Kita tak tamak. Ada harta banyak tak apa, tapi jangan tamak. Dan juga kamu enggan mencari yang lebih daripada itu. Itu makna qanaah. Kami akan mencerita kepada kamu kisah-kisah orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Semoga ia dapat melembutkan hati kamu. Kamu meyakini bahawa para nabi dan wali Allah adalah lebih berakal dan pintar daripada kamu, maka perhatikanlah perasaan takut mereka. Semoga kamu juga dapat mempersiapkan diri dengannya. Jadi Tuan Syekh kita di akhir bab ini telah bawa kepada kita beberapa kisah takutnya orang-orang yang hebat. Jadi kita dengarlah secara ringkas insya-Allah. Kau mengatur dah.
Yang pertama, takutnya malaikat. Macam mana malaikat takut? Ada ni cerita malaikat takut. Firman Allah Ta'ala menceritakan sifat mereka, sifat malaikat. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang mengatasi mereka dengan kekuasaannya, serta mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Mana sifat malaikat takut. Suratul Nahli ayat 50. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW telah bersabda, Inna lillahi malaikah. Allah Ta'ala mempunyai para malaikat yang mana anggota mereka, antara bahu dan dada mereka sentiasa gementar. Sentiasa gementar kerana takutkan Allah Azza wa Jalla. Gerak sentiasa. Cuma hadis ni ada sikit masalah ni. Tuan-tuan yang duk cari muhakkik, dia kata ada masalah. Aku tidak dapati lafaz hadis seperti ini. Jangan duk bawa cerita ni. Jangan di forward cerita ni. Satu riwayat yang sampai kepada kami menceritakan bahawa di kalangan malaikat yang menjunjung aras, pun cerita ni pelik juga. Tengok nota di bawah kata, riwayat ini tidak punya sanad dan ia patut ditolak. Tak usah baca lah, senang. Bila kita baca, dia ambil start mula situ, lepas tu dia kerak situ. Dia kata, ni ustaz cerita ni macam-macam hari ni. Penggerak YouTube pun masalah juga. Kadang-kadang tak habis hayat. Daripada Jabir, dia berkata, Nabi bersabda, tengok. Yang ketiga ni pun, setakat sumber rujukan yang ada padaku, aku tidak mendapati riwayat seumpama ini. Dan ada dalam kitab sahih, dalam kitab as-sahih menyebut sebaliknya. Jadi cerita ni pun ada masalah juga, kita tak payah ambil. Cukuplah yang pertama tadi, Allah SWT dah beri kepada Nabi, dah beri pada malaikat, yakhafuna rabbahum, sifat takutnya malaikat, kan? Sifat takutnya malaikat. Masya-Allah. Payah kita cerita macam ni, yang memenatkan kita nak menilai hadis-hadis yang ada. Pasal itulah kita kena beli buku yang ada nota di bawah. Ni waktu saya duduk buat kerja nak selesaikan buku kita ni, kan dulu kita penama bagi hati kan. Sekarang ni kembar dia pula, anak kunci syurga. Memang sukar. Saya dengan penerbit pun dalam ucapan pelancaran dia kata, saya sangat sukar bekerja dengan Abu Anah ni. Masuk hadis sikit, kita terpaksa kena teliti semula. Pasal bila orang baca, biarlah masyarakat ni tahu hadis ni ambil mana. Nah, kalau tidak kita penat. Baiklah, cukuplah ayat Quran yang ada. Dalam kitab-kitab banyak cerita. Kita berpindah kepada cerita yang lain pula. Zikru khaufil anbiya alaihimus salatu wassalam, kisah takutnya para nabi. Macam mana nabi kita, nabi alaihimus salam takut. Qala Wahab, biasanya Wahab bin Munabbih ni dia ambil daripada cerita Ahlul Kitab. Dia kata Nabi Adam menangis selama 300 tahun kerana dikeluarkan dari syurga. Baginda tidak mengangkat kepalanya setelah melakukan kesilapan. Ni cerita ni pelik-pelik jugalah ni. Baiklah, kita pindah kepada hadis. Zikru khaufin nabiyina sallallahu alaihi wasallam, kisah takutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh yang kita nak. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecewa sehingga nampak anak tengkuknya. Jadi nampak dia tu. Baginda hanya senyum saja. Kalau apa-apa berlaku dia senyum. Apabila baginda melihat awan mendung dan angin kencang, tengok langit gelap, angin kuat, aku melihat air mukanya berubah. Muka Nabi berubah.
Lalu aku bertanya, Ya Rasulullah, ma yu'minuni? Ya Rasulullah, mana tadi? Aku melihat apabila orang ramai melihat awan mendung, mereka akan bergembira kerana mengharapkan hujan. Ada orang lain bila tengok gelap, pakak bawa baldi lah, bawa bekas kan. Tetapi Tuhan sebaliknya, takut. Berjalan sini, berjalan kiri kanan. Dalam riwayat lain kata, apabila engkau melihatnya, Nabi takut. Saya dapati riak wajahmu menampakkan rasa tidak senang dan bimbang. Ini soalan. Lalu Nabi SAW jawab, Ya Aisyah, wahai Aisyah, apakah yang boleh menjamin kepadaku bahawa ia datang bersama azab? Boleh jadi yang mari itu bukannya air, api dalam tu, tsunami mari kan. Qad uziba qaumun birrih, Nabi kata sudah ada kaum yang diazab dengan angin, umat-umat terdahulu. Wa qad ra'a qaumul azab, sudah ada kaum yang diazab dengan angin. Satu kaum lagi apabila melihat azab, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Dia tengok awan, dia kata hujan mari, pakak tunggu belakang luar, api mari bakar. Tengok hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita perasaan takut, jangan duk happy sangat. Ni tak ada apa ni, sambil-sambil tsunami kiri kanan mari, nak juga buat pesta Arab. Allahu Akbar. Maya aku boleh tak? Sebelum daripada pesta ni, berapa orang dah mati ke Arab ni? Ada dah. Itu peringatan awal daripada Allah Azza wa Jalla. Pasal itulah pendakwah-pendakwah kita, para ustaz duk sebut, jangan tunggu tsunami baru nak taubat. Tunggu tsunami hancur habis dah, tak nak buat apa dah. Kan? Kita nak tunggu nak selamat ni, waktu ni lah waktu kita nak selamat sebelumnya datangnya azab. Ketika Nabi SAW bersolat, dalam dadanya baginda kedengaran bunyi bergelegak seperti cerek yang sedang mendidih kerana menangis ketakutan. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kita menangis sedangkan dia tak berdosa. Kita yang berdosa ni duduk tersengih-sengih, tak pernah menangis. Nah, maka ini satu kesilapan dalam hidup kita. Cubalah cari ayat-ayat Quran yang menyentuh perasaan kita, baca dalam solat kita, biar kita boleh menitiskan air mata. Tadi kita dah sebut kelebihan tangisan kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Kisah yang berikutnya, zikru khawfi ashabih, kisah takutnya para sahabat radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Bakar memegang lidahnya, kemudian beliau berkata, hazal ladzi awradanil mawarid, dia kata inilah punca segala masalah ni. Dia pegang lidah dia, dia kata dia inilah punca segala masalah. Dia bercakap orang dosa. Beliau juga pernah berkata, alangkah baiknya kalau aku menjadi tumbuhan yang boleh dicabut dan dimakan. Maknanya Abu Bakar kata, kalau aku ni tumbuhan orang makan, selesai masalah. Tak, pergi ke tandas, habis lah. Tapi kalau jadi orang, kita ada bangkit di akhirat. Itu maksud dia. Talhah, Abu Darda, Abu Zar radhiyallahu anhu juga pernah berkata sedemikian. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendengar ayat-ayat Al-Quran, beliau jatuh sakit dan diziarahi beberapa hari. Dengar ayat, rebah dia. Pada suatu hari beliau mengambil segenggam jerami gandum dan berkata, alangkah baiknya jika aku menjadi seperti jerami ini. Alangkah baiknya kalau aku tidak menjadi suatu yang bernilai. Dan alangkah baiknya kalau ibuku tidak melahirkan aku. Pada wajahnya terdapat 2 jalur hitam, kesan dari pengsan. Jadi ada mengatakan jalur kesan dari tangisan. Maknanya Sayyidina Umar ni ada jalur sini, dia duduk menangis kuat air mata dia. Masya Allah, tabarakallah. Sayyidina Uthman berkata, aku begitu ingin jika aku mati dan tidak dibangkitkan semula. Ini semua ni luahan perasaan dia. Kita tahu, mereka sudah tahu qada dan qadar, kita akan jadi. Tapi orang panggil luahan itu bukan menunjukkan dia tidak terima takdir Allah Azza wa Jalla. Abu Ubaidah Ibn Jarrah berkata, aku suka kalau aku menjadi seekor kibas, lalu disembelih oleh keluargaku dan mereka memakan dagingku serta menghirup kuah supku. Maknanya tak ada bangkit semula. Imran Ibn Husain berkata, alangkah baiknya aku menjadi debu-debu yang berterbangan di tiup angin. Masya Allah, tabarakallah. Panjanglah cerita kan. Kemudian kita berpindah kepada khauf at-tabi'in wa man ba'dahum,
contoh-contoh takutnya ulama-ulama tabi'in. Siapa dia ulama tabi'in? Iaitulah orang yang sempat bertemu dengan para sahabat, nama dia tabi'in. Haris ibn al-Hayyan qala haramim bahasa Arab dia. Harim bin Hayyan berkata, demi Allah, aku sangat teringin kalau aku ni menjadi separuh yang dimakan oleh unta, kemudian menjadi najisnya. Samalah tu, maknanya dia tak nak bangkit semula. Itu ya isunya, takut, perasaan takut nak bangkit semula. Wa qala Ali, kana Ali ibn Husain, ni cici Ali bin Husain bin Ali, jadi cici Nabi, berwudu, mukanya menjadi pucat dan berubah. Masya Allah, tabarakallah. Lalu ditanya kepadanya, kenapa tuan, kenapa pucat ni? Lalu dia menjawab, tidakkah kamu tahu di hadapan siapakah aku ingin menghadap? Masya Allah, kan kita solat ni menghadap Allah. Nah, Muhammad bin Wasi' menangis sepanjang malam dan hampir-hampir tidak terhenti. Masya Allah, tabarakallah. Jika disebut tentang mati kepada Umar bin Abdul Aziz, beliau akan menggeletar seumpama burung kesejukan, lalu beliau menangis sehingga membasahi janggutnya. Pada suatu malam, beliau menangis sehingga semua keluarganya menangis. Apabila tangisan mereka reda, isterinya Fatimah berkata, wahai Amirul Mukminin, kenapa tuan menangis? Beliau menjawab, aku teringat nasib manusia selepas dihitung di hadapan Allah. Satu kumpulan akan masuk ke syurga, manakala satu lagi akan ke neraka. Lalu beliau meraung dan akhirnya jatuh pengsan. Ini contoh-contoh orang-orang yang soleh di zaman dulu. Tuan-tuan boleh bacalah dalam kitab kita ni, mudah je kan. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan ada contoh-contoh yang baik. Tengok dalam ni, semua kisah-kisah ini adalah merupakan contoh-contoh orang-orang yang soleh di zaman dahulu. Dan orang-orang yang soleh zaman sekarang pun sama juga. Bila mereka takut kepada Allah Ta'ala, mereka akan menangis, memohon keampunan Allah. Akhir sekali, tengok di akhir bab, inilah sifat-sifat yang wujud semasa hidup seseorang. Sesiapa yang ingin mengalahkan dan membunuh sifat-sifat yang tidak baik itu, hendaklah dia bermula dari sekarang. Sekarang ni kita cuba mujahadah. Jika tidak, maka sediakanlah dirinya untuk menerima sengatan yang berbisa tepat ke lubuk hatinya selain daripada sengatan pada kulit yang luarnya. Ini contoh kita mengatakan, siapa dia nak mati dengan husnul khatimah, maka dia beramalah dengan cara untuk mendapat husnul khatimah, insya-Allah. Tamatlah kita cara ringkasnya kitab Al-Khawf. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang di bawah Kitabuz Zuhdi wal Faqri, kitab kelebihan sifat zuhud dan juga sifat fakir. Setara mana nak zuhud kita ni, InsyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.